Kemudian setelah ada momentum awal, yang keduanya pula apa? Yang keduanya adalah komitmen. Nak jadi pemimpin, komitmen nak kena ada. Tak boleh mengarah orang je. Naik pangkat nak, kerja tak nak. Macam mana? Sibuk kalau tak naik pangkat, asyik dia je, macam dia seorang aja kerja. Kan? Anugerah Khidmat Cemerlang, dia. Kan kita marah kan Anugerah Khidmat Cemerlang ni, marah. Memang terbatas, pengurusan tak dapat nak bagi semua. Kalau boleh nak bagi semua, tapi tak boleh. Kotanya berapa persen aja yang dapat dalam 100 lebih, 200 lebih. Staf 2,000, 3,000 lebih. Tunggu turn. Tah bilalah dapat. Tak dapat pun tak apa. Bukannya dapat apa sangat, dapat apa? APC dapat apa? Dapat apa? Sijil dulu sebut, bukan duit. Nampak sangat nak sangat duit tu. Okay, sijil, lepas tu iringan dia duit 1,000. Kan? Orang lelaki dia senang tak, kalau dia tak puas hati dia cakap direct, kau macam mana boleh dapat kerja lebih kurang aku, ponteng sesama, macam mana kalau dapat? Orang lelaki dia macam tu je. Manalah aku tahu, dah bos pilih buat macam mana. Orang perempuan lain tau, paling bahaya orang perempuan ni, dia siap puji tau kat depan. Tahniah tau, tahniah sangat sebab dapat APC, kau memang deserve. Gaya dia tu. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp, GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia add semua kawan-kawan, ada belasah. Tengah-tengah add dia tak perasan, dia termasukkan nama budak yang terima anugerah tu. Meraung budak tu baca mesej. Kan? Biarlah tak dapat Anugerah Khidmat Cemerlang. Orang tak perhatikan kita. Kadang bila dapat Anugerah Khidmat Cemerlang, orang perhati kita. Kau tengok lah tu, kau tengok dia pun dapat APC tu, kau tengok perangai dia pemalas, kau tengok macam mana boleh dapat. Betul tak? Eloklah kita tak dapat, orang pun tak perhatikan kita, betul tak? Dah tentu pemalas, tak ada orang tengok kita. Kan? Kadang-kadang kita marah, lagi tinggi pangkat orang tu, lagi lambat dia balik, sepatutnya tak, sebab tanggungjawab besar. Kita nak naik pangkat, tanggungjawab tak nak. Orang Malaysia ni dipikir naik pangkat lagi senang kerja. Mana boleh macam tu? Naik pangkat lagi berat tanggungjawab. Ni lagi, bila dia naik pangkat, siap cakap bang, okey semua kerja lah dok. Okey, pukul 5 saya balik dulu, jaga pejabat, Assalamualaikum. Yang kita tengah buat kerja, untunglah. Nampak kan? Betul. Kalau kaki tangan yang grade N19 tu, ada kan N19 ini? Ada. N19 balik pukul 5. Kalau 41 tu memang balik pukul 8 malam, 44 dan 10 malam. Kira naib chancellor memang tidur sini terus lah. Macam tu lah kiranya. Kan banyak tak tu nak bagi gambaran. Lagi tinggi pangkat kita, lagi besar tanggungjawab. Kita gemar minta sesuatu, bila dah dapat kita tak nak. Nampak tak? Kita terlupa. Nak pangkat, lepas tu kerja banyak, banyak kerja. Dah naik pangkat macam tu lah, kerja banyak. Pengungut tak habis. Ingat tak kisah ada seorang Nabi tu dalam kitab Mukasyafatul Qulub? Nabi tu beribadah selama 50 tahun. 50 tahun. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dia, wahai hamba-Ku, aku ampunkan dosamu. Terkejut dia. Ya Allah, bukankah aku ini Nabi, aku tidak berdosa? Kenapa pula kau ampunkan aku? Nabi kata, lalu Allah beritahu, sesungguhnya ibadah kau yang 50 tahun itu tidak mampu menebus satu keluhan kau terhadap aku. Cuba tanya berapa kali mengeluh sehari. Banyaknya kerja. Orang semua dah balik, tadi balik. Macam-macam lah, memekak lah orang tua ni. Selipar hilang pula. Semua macam-macam lah, macam-macam yang kita rungutkan. Kan? Sebenarnya yang paling senang sekali syukur, paling senang. Itu cerita tadi. Kan? Komitmen kita bekerja. Cerita balik komitmen. Ya. Kita rasa kerja kita boring lah, saya buat ni. Okey dah, cuba banding dengan orang lagi teruk daripada kita. Ada orang tu bekerja jaga pintu masuk kem tentera, pegang senapang. Pagi sampai petang kan. Tak kira panas hujan, macam tu lah dia berdiri. Lalu bos besar dia sap, lepas tu pegang balik senapang.
Cuba kalau kita macam tu, suruh jaga kaunter pegang telefon pun kadang-kadang alah. Macam mana muka nak bunuh orang yang muka. Betul. Buat yang terbaik. Saya pernah pergi ke majlis Bandaraya Petaling Jaya, ada mesyuarat kat sana, ada seorang perempuan tu kerja dia jaga nombor je. Jaga nombor giliran. Dia berdiri pakai baju kurung, dia tinggi-tinggi lah, boleh tahan sweet. Dia pakai baju kurung, dia pakai blazer tau, dia macam ni, free hair lah. Setelah saya sampai, boleh tahan lah, boleh tahan. Bila saya sampai, saya datang assistant saya ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Langsung terlupa urusan dah gitu. Kenapa pula aku datang ni? Terkesima memandang wajahnya. Ada apa-apa boleh saya bantu? Apa hal kita datang? Saya tanya dua orang lagi. Bos, kita kan ada mesyuarat kat bahagian HR. Oh ya Allah, Akbar, terlupa. Saya ada mesyuarat kat bahagian HR. Oh ya ke? Tak apa, cik ikut saya ya. Ke mana juga sanggup ku ikut. Sampai kat kaunter dia minta IC. Cik tolong tinggalkan IC. Saya pun bagi IC. Bila bagi IC, dia pun letak dekat atas. Saya seorang je lah, yang dua ni tak payah. Dua ni tak payah, tapi yang dua-dua ni tak boleh naik lah. Tak boleh naik? Tak adalah, saya gurau je. Bergurau pula. Tu yang terasa tu, bila mesyuarat tak konsentrate. Bila lah nak turun ni, nampak sampai satu tahap tau, komitmen. Ya. Jadi ketua pun macam tu, nak ada komitmen. Komitmen kita sebagai, kadang-kadang tempat kerja kita bagi komitmen. Dekat rumah ada tak? Professionally kat rumah pun kita kena mainkan peranan kita masing-masing. Nampak ya, pintu pagar rumah automatik bertukar menjadi seorang ayah, automatik bertukar menjadi seorang suami, seorang isteri, seorang anak. Tak kira lah pintu pagar tu auto, manual atau semi auto. Tahu? Auto tekan remote, manual buka sendiri, semi auto telefon, ayah nak sampai tolong buka sekarang. Tu semi auto nama dia kan. Itu pun teknologi jugalah kan. Cuma kalau tak ada orang angkat, dia buka sendiri kan. Jadi mak dia kata peranan tu dah bertukar. Komitmen dia sebagai pekerja. Itu sebab Timbalan Mufti Negeri Sembilan sebut, soalan nak ditanya bukannya soal tanya berapa gaji kita dapat. Soal yang nak ditanya adalah bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Seorang pemimpin tidak akan makan rezeki yang tidak halal. Itu sebab Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu Nabi pesan. Kenapa lah nak cari yang tak halal kan? Yang tak halal ni tak pernah cukup. Carilah yang halal. Makcik yang kerja cleaner tu, buat kerja sekotor-kotor kerja, tetapi semulia-mulia ganjaran sebab membersihkan tempat kotor untuk orang selepas ni. Kat Malaysia ni sampai ada National Toilet Expo, Expo tandas kebangsaan. Punya dahsyat Malaysia ni. Punya sampai satu tahap ada budak di sekolah buang air besar dalam sinki. Pernah fikir tak tu? Macam mana kita nak mendidik budak-budak ni? Satu kerja ikhtiar nak buang air dalam sinki. Orang nak basuh muka kalau lemah jantung meninggal situ juga tau. Ya Allah, bayangkan. Tapi makcik ni bersihkan. Berapa gaji dia lebih kurang? 700 ke 800 sebulan. Cukup pada dia. Sebab apa cukup? Sebab dia berbelanja sekadaran, dan yang paling hebat, anak-anak dia semua menjadi. Allah Ta'ala bagi anak-anak dia terang hati sebab bawa balik rezeki yang halal. Kita kadang-kadang bawa balik duit banyak, termasuklah duit klaim kan. Tak malu bawa duit klaim yang bukan sendiri punya. Saya dah cek dah, semua universiti ada masalah ni kecuali UUM. Dia klaim bawa balik bagi anak isteri makan, dan kemudian pening kepala, kenapa anak aku ni banyak perangai. Lepas tu pening kepala, kenapa rumah tangga aku ni sentiasa bergolak, ada je masalah. Wahal dulu loving couple,
I love you, you love me. 7 hari mencintaimu, biar aku jadi penunggu. Abang bomba I love you, suri hatiku Mr. Pilot, awak sangat nakal. Yang tu lah cerita. Tu drama-drama lah tu. Sekarang ni tak apa pattern ni, nak tajuk drama je buat untuk seminar. Saya ceramah dekat Mahkamah KL, seminar penghayatan keluarga Nur Kasih. Slot yang pertama 8.30 sampai 10.30 pagi, dilema ombak rindu. Pukul 11 sampai pukul 1, kemana pergi sehangat asmara. Pukul 2.30 sampai pukul 4.30, petua dan tips setia hingga hujung nyawa. Balik berdukung, bukan pegang tangan ni tau, berdukung buat balik dengan pasangan-pasangan. Masalahnya bini dukung suami, macam tu lah kira kan, makna berjaya lah seminar tu kan, sebab orang perempuan makin lama makin semangat badan, yang lelaki makin mengecil. Jadi keluar dalam radio nasional tau 3 minggu lepas, kadar penderaan suami meningkat 20%. Hari ni pemimpin dalam rumah tangga belum tentu lagi lelaki. Abang duduk makan sini, suami disuruh makan dengan anak-anak tau. Sini boleh makan, kicap dan kicap, kejap, la ilaha illallah. Ya, aku tak tahulah kalau ada bini yang macam tu, la ilaha illallah. Orang perempuan boleh jadi ketua tak ada masalah, tapi kekalkanlah dengan kelembutan yang ada. Orang perempuan ni walaupun mulut dia lemah lembut tapi bisa tau. Abang pergi mana tadi? Abang pergi keluar ajak pergi Alustar. Oh iya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Oh iya. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Kuang asam betul. Langsung pulang, kau ambil lah kunci ni. Iya, orang perempuan ni kadang macam tu aja.